Assalamualaikum and good day, student. So today we're going to discuss tutorial carboxylic acid hour 2, more kepada acidity properties of the carboxylic acid. Before we proceed to solve the question in this tutorial, let me go a little bit briefing about how to write the explanation for acidity of carboxylic acid. So kita tahu bahawa strength of carboxylic acid is affected by the stability of the conjugate base. Untuk tengok conjugate base mana yang lebih stable pada compound yang you compare, kamu kena tengok compound tersebut boleh buat resonance ataupun boleh hanya ada localized electron. Kalau dia mempunyai resonance, okey, dan yang satu lagi hanya ada localized electron, maka yang boleh buat resonance tu akan mempunyai stability of conjugate base yang tinggi. Okey, so katakanlah compound yang you compare tu masing-masing boleh buat resonance, maka you akan tengok faktor yang kedua, iaitu adakah resonance itu berlaku pada same electronegative atom ataupun different electronegative atom. Okay. Jika berlaku pada same electronegative atom dan yang satu lagi hanya different electronegative atom, maka yang same electronegative atom akan mempunyai stability of conjugate base yang tinggi. Jika stability of conjugate base yang tinggi, maka acidity akan jadi kuat. Katakanlah compound yang you compare tu dua-dua mempunyai same electronegative atom, maka kita tengok pula number of H+ to be donated. Okay, so jika satu adalah lebih banyak, okay, salah satu adalah lebih banyak, maka yang banyak itu akan mempunyai stability of conjugate base yang greater, maka acidity pun tinggi. So katakanlah compound yang you compare tu dua-dua mempunyai same number of hydrogen plus to be donated, maka kamu kena tengok inductive effect. Okay, kamu kena tengok inductive effect. Okay, inductive effect ada dua, iaitu EDG dan EWG. Okay, kita tengok EDG dulu. EDG adalah electron donating group. Okay, EDG akan menyebabkan stability of conjugate base menurun. Okay, dan lebih besar saiz EDG yang ada pada carboxylic group menyebabkan stability of conjugate base makin menurun. Okay, so the presence of EDG dalam carboxylic acid akan menurunkan acidity of carboxylic acid. Kalau EDG tu besar, lagilah teruk dia punya, lagilah rendah acidity dia sebab stability of conjugate base sangat menurun. Okay, kita pergi kepada inductive effect yang kedua, iaitu electron withdrawing group, iaitu EWG. EWG boleh meningkatkan stability of conjugate base. Okay, tapi dia punya EWG pun ada dua faktor, iaitu distance dan faktor number of EWG. Okay, lagi dekat kumpulan EWG dengan kumpulan COO minus, lagi kuatlah electron withdrawing effect, maka lagi stable lah conjugate base. Okay, begitu juga dengan EWG, yang number of EWG, lagi banyak EWG dalam carboxylic compound kamu, maka lebih tinggilah acidity. Okey, lebih tinggilah acidity sebab electron withdrawing group akan meningkatkan stability of conjugate base. Okey, then barulah kita boleh buat explanation sebab kita tahu apa yang kita nak tengok. Okey, so apabila kamu dapat saja compound untuk kamu arrange bagi acidity, kamu kena follow prosedur ni. Okey, so mula-mula tengok boleh buat resonance ataupun tidak. Okey, kalau tak boleh buat resonance, okey, katalah semuanya localized electron. Contoh ni semuanya localized electron. Tengok pula number of H+ to be donated. Okay, so follow yang sama lah. Okay, so yang berbezanya sini apabila dia boleh buat resonance ataupun dia hanya ada localized electron. Okay, kalau dia localized electron, terus pergi kepada tengok ada banyak H+ to be donated ataupun tidak. Yang lain adalah follow macam biasa.
Okay, begitu juga dengan resonance. Okay, kalau resonance pula, kalau faktor untuk stability of conjugate base adalah resonance, tengok resonance tu berlaku pada same electronegative atom ataupun different electronegative atom. Kemudian katakanlah compound yang kamu compare tu masing-masing ada different electronegative atom. For example, ada phenol. Okay, phenol. Okay, so kamu kena tengok pula ada berapa banyak OH dekat phenol tu. Sebab number of hydroxyl group is directly proportional to number of H plus to be donated. Okay, kalau sama, tengok pula inductive effect dia. Okay, so dia punya pathway dia adalah macam yang cikgu tunjuk dalam mapping ni lah. Kita cuba satu soalan. Soalan nombor 6. Arrange the following compound in order of decreasing acidity. Explain your answer. Okay, first of all, kamu kena lukis dulu dia punya molecular structure. Supaya kamu nampak dia boleh buat resonance ke, ada banyak functional group ke, ada tak EWG besar tak, size E, EDG. So, phenol. Okay, kita lukis dulu phenol. Guna pen biru lah. Okay, phenol. Okay, structure dia adalah macam ni. Dan kita pergi pada propanediol. Propanediol. Okay, this is propanediol. Dan kita pergi propanedioic. Okay, ni tak ada H. Kita potong je lah. Okay. Then last kali propanoic acid. Okay. So kamu dah nampak structure untuk phenol, propanediol, propanedioic dan propanoic acid. Okay. Kemudian kita tengok mapping yang pertama adalah resonance ke localized electron. Okay. So kamu tengok ini stability of conjugate base. Okay. Kita tengok yang boleh buat resonance dengan yang localized electron. So yang localized electron kita nampak sini adalah 1,3 propanediol. Yang boleh buat resonance ada banyak. Phenol, propandioic, okay, propandioic dengan propanoic. Okey. So bahagian ni localized electron ada satu saja compound dia. Jadi kita biarkan dia macam ni sebab dia tak ada siapa pun nak di-compare. Sekarang kita akan compare bahagian resonance saja. So kita ada phenol, propandioic dengan propanoic acid.
Okey, untuk tahu siapa yang lebih stabil antara ketiga-tiga ni, kita tengok pula faktor resonance, iaitu delocalize at different negative atom ataupun same negative atom. So kita tengok yang ini, delocalize at same atom. Yang ini delocalize at different atom. So untuk different atom kita ada phenol. Kemudian untuk same atom kita ada propane dioik dengan propanoik. Okey. So untuk delocalize at different atom settle sebab dia hanya ada satu compound saja. Sekarang kita kena compare lagi. Okey, antara propane dioik acid dengan propanoic acid. Okey, antara propanoic acid dengan propanoic acid, faktor yang kedua kalau dia mempunyai faktor yang sama, iaitu faktor delocalize on the same atom, kita tengok number of proton to be donated. So kita tengok yang ni, number of H plus to be donated. Okay, kita tengok sini, yang lebih banyak adalah propane dioik. Yang ini sikit adalah propanoik. Okay, so last kali kamu tengok, bila kamu buat mapping ni, kamu mesti compare sehingga last kali tinggal satu compound saja. Yang ni ada daripada 3 compound, sini tinggal satu compound saja. Ini ada 2 compound, compare lagi sampai tinggal masing-masing satu compound. Okay, so kalau kamu tengok cara kasarnya daripada mapping ini, okay, kamu dah boleh draft you punya explanation. Kamu boleh kata 1,3-propane diol is less acidic than phenol, propane dioik dan propanoik. Okay, disebabkan stability of propane diol ini lebih rendah daripada phenol, propane dioik dengan propanoik. So kita nak start explanation ni macam biasalah. Kita akan start dengan general statement, kemudian bagi tahu what is the name of the conjugate base produced. Okay, kemudian kamu dah settle cerita pasal stability of conjugate base based on resonance. Okay, kamu pergi pula kepada sama ada delocalization of electron itu berlaku pada same atom ataupun different atom. So, kamu nampak ada 2 group kat sini, iaitu ada yang delocalize at different atom, ada yang delocalize on same atom. Jadi, kamu tengok dekat delocalize at different atom ini ada satu compound saja. Maka kamu akan compare phenol dengan 2 benda ni. Okay, so settle phenol. Phenol dah kita cerita. Dan kita pergi kepada delocalize of electron at the same atom pula. You ada 2 compound. Okay, bila ada 2 compound, compare lagi. Okay, apa yang menyebabkan propane dioik acid berbeza dengan propanoic acid? Okay, sebab bila kita compare, kita kena cari perbezaan antara compound yang kita compare. Kita dapati propane dioik acid ini lebih banyak carboxyl group berbanding dengan propanoic acid. Bila lebih banyak carboxyl group berada pada propane dioik acid, maka lebih banyaklah hydrogen plus boleh dia derma. So, untuk explanation, okay, cikgu dah buatkan teks untuk kamu. So, mula-mula kamu arrange dulu. Of course, kamu kena arrange dulu. Okay, kemudian kamu kena bagi general statement. Okay, general statement. Stability of conjugate base increases, maka acidity increases. Kemudian step yang kedua, macam biasa kita kena bagi tahu nama conjugate base yang dihasilkan oleh compound-compound yang kamu compare tadi. Okay, so kamu boleh kata 1,3-propane diol 1p-propane diol lead to the formation of alkoxide ion. Manakala
manakala phenol lead to the formation of phenoxide ion, kemudian propyl dioic acid dan propanoic acid lead to the formation of carboxylate ion. Dan kamu kena compare stability dia. Phenoxide ion and carboxylate ion is more stable than alkoxide ion due to resonance stabilization. Manakala dalam alkoxide ion, electron is localized on oxygen atom. So dah habis compare propanediol dengan phenol, propanoic acid dan phenoxide propane dioic acid. Okay, kemudian kita tengok lagi siapa yang kita tak compare lagi. Okay, alkoxide kita dah cerita. Dan kita tengok phenol, propane dioic acid dan propanoic acid kita belum compare lagi. Okay, sebab dia masih lagi dalam satu grup yang ada banyak ahli. Okay, kita kena compare sampai last kali dia datang 1-to-1 comparison. So, kita compare pula kompon yang sesama mempunyai factor resonance. So, kita bagi tahu sini, carboxylate ion is more stable than phenoxide ion due to localization of electron between more electron negative 2 oxygen atom, whereas in phenoxide ion, the delocalization of electron is between oxygen and less electronegative atom carbon. Okay, so kita dah compare phenoxide ion. Yang tinggal adalah carboxylate ion. Okay, carboxylate ion. Okay, carboxylate ion. Mana kasih cikgu ni? Okay, carboxylate ion. Sebab apa cikgu kata carboxylate ion belum compare lagi? Sebab dalam carboxylate ion punya group ada 2 member, iaitu propane dioic dengan propanoic acid. Last kali baru kita compare propane dioic acid, kita bagi tahu propane dioic acid has 2 carboxyl group, manakala propanoic acid ada 1 carboxyl group. So more carboxyl group can donate more proton. Hence acidity increase. Itu cara kita compare dia. Kita buat explanation untuk acidity. Okay, next kita cuba lagi seterusnya. Okay. 4-chlorobutanoic acid is less acidic compared to 2-chlorobutanoic acid. Okay. So, kita mula-mula buat apa? Kita kena lukis dulu structure of 4-chlorobutanoic acid. So, 4-chlorobutanoic acid, butanoic acid. Okay, this is butanoic acid. Dekat carbon nombor 4, ada klorin. Lekatkan dia punya bonding. Okay. Manakala 2-chlorobutanoic acid, ini adalah molecular structure untuk 2-chlorobutanoic acid. Klorin berada pada carbon nombor 2. Okay. So, kalau kamu tak buat mapping pun kamu dah boleh tengok. Mula-mula tengok boleh buat resonance ataupun tidak. So, kamu dapati dua-dua kompon ni boleh buat resonance. Okay. Lepas resonance kita tengok dah tengok dua-dua boleh buat resonance, kita tengok faktor dia delocalization of electron. Okay, dua-dua compound ni delocalization of electron dia berada pada atom yang sama, iaitu between 2 oxygen atom. Okay, so tak dapat bezakan lagi. Okay, kita pergi pula number of H+. Okay, number of H+ bergantung kepada number of carboxyl group. Okay, so number of H+ to be donated sama. Sebab masing-masing mempunyai satu carboxyl group. Okay, so bila number of proton to be donated pun sama, apa yang kita buat? Tengok inductive effect. Okay, tengok inductive effect. Dua-dua ada EWG. Okay, dua-dua ada EWG. Okay, sama lagi. Siapa yang berbeza? Tengok pula distance. Okay, yang ni EWG duduk pada nombor karbon yang ke-4. Yang ni EWG berada pada karbon yang ke-2. Cikgu kata tadi, lagi dekat EWG dengan carboxyl group, maka lebih kuatlah kesan electron withdrawing effect. Lebih kuat kesan electron withdrawing effect, maka lebih tinggilah acidity sebab lebih dekat electron withdrawing group dengan COO, carboxyl group, lebih stable lah, akan menyebabkan lebih stable conjugate base. Okay, so explanation dia, kecilkan sikit. Explanation dia, kita mulakan dengan right general statement. Okay, stability of conjugate base increases, acidity increases. Dan kita bagi tahu, okay, both compound have
Cl as electron withdrawing group. Okay, ini bukan electron withdrawing effect. Sebenarnya electron withdrawing group. But the distance of Cl, okay, the distance of Cl and COO minus is nearer into chlorobutanoic acid compared to another compound. Hence, it will give stronger electron withdrawing effect. Okay, thus stabilize the carboxylic ion through inductive effect. Okay, Cl adalah electron withdrawing group. Dia akan bagi electron withdrawing effect terhadap kumpulan anion. Okay, sebab tu kamu kena betul term dia kat sini. Okay, so kalau ada electron withdrawing group akan menyebabkan carboxylic ion lagi stable. Okay, next. So, kamu tengok pKa of bromobenzoic acid is 3.97, manakala pKa of benzoic acid is 4.19. Okay, macam mana nak jawab soalan ni? Mula-mula kita lukis dulu dia punya molecular structure. So, ini adalah bromobenzoic acid. COOH. Sini ada bromin. Yang ni adalah bromobenzoic acid. pKa dia adalah 3.97. Okey. Manakala benzoic acid, ini adalah benzoic acid. Okey. So pKa dia adalah 4.19. Okey, kita tahu bahawa bila pKa rendah, maka acidity akan tinggi. Okay, itu kalau kita tengok daripada nilai pKa lah. Okay, so apa yang beza dia? Sama juga yang benda kita nak study. Iaitu mula-mula tengok boleh buat resonance atau tidak. Okay, dua-dua boleh buat resonance. Okay, dua-dua boleh buat resonance. Yang kedua, adakah resonance itu berlaku pada same electronegative atom? Yes. Dua-dua berlaku pada same electronegative atom. Okay, dia berlaku pada same electronegative atom. Okay, yang ketiga, dah same electronegative atom pula. Yang ketiga, adakah kedua-duanya mempunyai same number of carboxyl group untuk menunjukkan siapa yang lebih banyak donate H+? Kita dapati dua-dua mempunyai same number of carboxyl group. Okay, so yang seterusnya kita tengok faktor inductive effect. Okay, adakah EWG ataupun EDG? Kita dapati bahawa bromobenzoic acid ada EWG. Manakala benzoic acid tak ada EWG. Maka itulah perbezaan antara bromobenzoic acid dengan benzoic acid. So, faktor di sini yang menyebabkan acidity berbeza adalah the presence of EWG. So, faktor dia yang kita dapat spot kat sini sebab kita dah study semua dia. The presence of EWG. Okay. So, apabila kita nak mulakan penerangan. Okay, kita mulakan dengan stability of conjugate base increases, acidity increases. Iaitu general statement. Okay. Kemudian, kita kena bagi tahulah siapa yang lebih greater acidity sebab dia bagi nilai pKa saja. So, ini adalah daripada nilai pKa tu you kena tahu macam mana nak tahu siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah acidity. So, kita bagi tahu sini bahawa 4-bromobenzoic acid, 4-bromobenzoic acid is greater acidity than benzoic acid. Kemudian baru kita cerita faktor dia. Kenapa 4-bromobenzoic acid is greater acidity? So, 4-bromobenzoic acid has bromine as electron withdrawing group, whereas benzoic acid does not. Okay. So, apa yang electron withdrawing group buat kepada conjugate base? Electron withdrawing group stabilize carboxylic ion through inductive effect. Okay, next. Okay, explain the following compounds in ascending order of acidity. Arrange the following compounds in ascending order of acidity. Explain your answer. Okay. Pertama sekali, kamu kena lukis molecular structure. Okay. Kita tengok yang ini. 2,3-dichlorobutanoic acid.
So, tengok compound yang pertama. Ini adalah butanoic acid. This is chlorine. 2 chlorine. Okay, this is 2,3-dichlorobutanoic acid. Yang kedua kita ada butanol. Kita ada satu butanol. Okay. Kita ada butanoic acid. Kita ada 4-chlorobutanoic acid. 4. Kita ada last sekali 2-chlorobutanoic acid. Okey. So sekarang ni faktor yang pertama kita tengok resonance ataupun tidak. Okey, so stability, kita buat mapping stability of conjugate base. Okey, tengok siapa yang boleh buat resonance, siapa yang tidak. So resonance ini ada localized electron. Okey, yang boleh buat resonance adalah yang ini. Kita bagi structure lah A. Okey, kita tulis lah. Tak payahlah, nanti kamu confuse. Okey, yang boleh buat resonance adalah 2,3-dichlorobutanoic. Dan kamu ada butanoic. Kamu ada 4-chlorobutanoic. Dan kamu ada 2-chlorobutanoic. Manakala yang ada localized electron hanya 1 butanol. Jadi 1 butanol tak ada siapa-siapa untuk di-compare kan, maka dia stop kat sini. Untuk part localized electron kita stop sampai sini sahaja. Okey, manakala untuk resonance, okey, banyak kerja lagi nak buat sebab kamu ada 4 ahli dalam satu grup ni. Ada 4 compound lagi nak di-compare. Okey, so sekarang ni faktor resonance, kita tengok pula siapa yang delocalize at the same atom ataupun delocalize at different atom. Kamu dapati faktor dia semuanya localize, semuanya delocalize berlaku. Delocalize on the same atom. Okay, so tak berbeza lah. Okay, so kita cari lagi. Kalau delocalize on the same atom, siapa yang ada banyak carboxyl group? Okay. Okay, kita tengok number of carboxyl group. Number of carboxyl group pun sama. Same number of hydrogen to be donated. Pun sama. Okay, so kita move pada faktor yang seterusnya, iaitu inductive effect. So, kita dapati masing-masing ada inductive effect. Okay. Same inductive effect, iaitu EWG. No. Kita tak same untuk inductive effect ni tak samalah. Okey, sebab kita dapati bahawa ada yang ada EWG, ada yang tak ada. So kita boleh group dia into yang has EWG, no EWG. Kita dapati bahawa butanoic acid tak ada EWG. Butanoic acid tak ada EWG, manakala yang has EWG 2,3-dichlorobutanoic. Kamu ada 4-chlorobutanoic. Kamu ada 2-chlorobutanoic. Okey, so untuk butanoic acid dah settle. Tu dia tak ada EWG. Kemudian kita pergi kepada yang ada EWG sebab EWG ada 3 compound kat sini.
So apa yang membezakan mereka? So kamu dapati yang ini ada 2 EWG, yang ini ada same number of EWG. So kita boleh kelaskan kepada more EWG kepada same EWG. More EWG 2, 3 dichlorobutanoic acid. Yang ada same EWG, yang inilah. So apa yang membezakan dua benda ni? Yang membezakan dua benda ni adalah distance of EWG. EWG pada 4-chlorobutanoic acid jauh, manakala EWG pada 2-chlorobutanoic acid dekat. So last kali kita akan dapat comparison 1 to 1. Barulah selesai. So kamu tengok balik mapping kamu, tak ada satu pun compound yang kita tak compare 1 to 1. Kita dah compare butanol, dengan grup ni. Kemudian dalam grup ni kita buat comparison 1 to 1 lagi, iaitu kita compare siapa yang ada EWG dengan yang tak ada EWG. Kita dah berjaya buat comparison antara butanoic acid dengan grup yang ada EWG. Kemudian dalam grup EWG kita compare lagi sebab ada tiga compound kat sini. Kita dapati 2,3-dichlorobutanoic acid ada banyak EWG, manakala yang lagi dua tu ada sama number of EWG. Kemudian kita compare lagi grup yang sama ni, kita dapati bahawa 4-chlorobutanoic acid EWG-nya jauh, manakala 2-chlorobutanoic acid EWG-nya dekat. So sekarang kita dah sampai kepada 1 to 1 comparison. Maka habislah kita punya mapping. Tibalah masa untuk buat explanation sebab kita dah tahu faktor dia. You akan terangkan based on apa yang you buat mapping ni. So student at the beginning, memanglah kamu rasa lambat nak buat mapping lagi, nak buat explanation lagi. So kalau you keep doing this, lama-lama you akan dapat idea. Tak payah buat mapping pun dah boleh buat explanation. So explanation dia, stability of conjugate base increases, maka acidity increases. Faktor yang pertama, kita kena bagi tahu what kind of name of the conjugate base. Name of conjugate base. Untuk kita terangkan faktor resonance, you pun bagi tahulah name of conjugate base. 1-butanol lead to the formation of alkoxide ion. 2,3-dichlorobutanoid, butanoid, 4-chlorobutanoid dan chlorobutanoid lead to the formation of carboxylate ion. Kemudian you compare factor resonance. Carboxylate ion is more stable than alkoxide ion due to resonance stabilization. In alkoxide ion, electron is localized on oxygen atom. Settle untuk comparison 1-butanol dengan member yang lain. Kemudian kita compare pula sesama carboxylate ion. Kita dapati faktor untuk carboxylate ion adalah yang ada EWG dengan yang tak ada EWG. Jadi tak payahlah you cerita pasal delocalization on the same electronegative atom ataupun different electronegative atom. Sebab bukan itu faktornya. So kita dapat tadi, bila kita dah buat mapping, kita dapati faktor yang membezakan carboxylate ion ini adalah EWG. So kita bagi tahulah 2,3-dichlorobutanoic acid has 2 electron, manakala yang lain ada satu saja chlorine atom. So kita bagi tahu chlorine atom adalah electron withdrawing group. So apa hubungannya dengan stability of carboxylate ion? The greater number of electron withdrawing group will increase stability of carboxylate ion through inductive effect. Ini kamu kena bagi tahu student. Through inductive effect. Dia insist on electron withdrawing group ini dia give effect apa? Apa nama effect bagi electron withdrawing group? Nama dia inductive effect. Kemudian kita pergi kepada faktor distance pula. Kita bagi tahu Cl dan COO minus is nearer into chlorobutanoic acid compared to 4-chlorobutanoic acid. Thus increase the strength of electron withdrawing effect.
thus stabilize the carboxylic ion through inductive effect. Okay, next. The structure formula of 3 carboxylic acid DEF are shown below. Arrange the carboxylic acid in order of increasing acidity. So dia dah bagi structure. So tugas kita senang. Kita hanya study structure ni saja. Okay. Untuk structure D, E dan F masing-masing boleh buat resonance effect. Okay. Dan masing-masing, okay, untuk resonance effect, masing-masing boleh buat resonance effect. Okay, masing-masing delocalization of electron berlaku pada same electronegative atom. Okay, so kita pergi kepada faktor seterusnya iaitu number of H+. Dan masing-masing mempunyai number of carboxy group yang sama. Bila number of carboxy group yang sama, maksudnya bilangan proton pun yang untuk diremakan pun sama. So apa yang mereka berbeza? Kamu dapati bahawa D tak ada EWG, tak ada EDG. Manakala E ada EWG. Manakala F ada EDG. Jadi faktor di sini adalah, so kamu dapati faktor di sini adalah inductive effect. Nampak? Cikgu dah tak buat mapping yang teruk-teruk macam tadi dah. Cikgu tahu apa benda kamu nak tengok. First nak tengok apa. Second nak tengok apa. Third nak tengok apa. Sampai kamu cari satu faktor yang membezakan compound-compound tersebut. Bila kamu tahu faktor adalah inductive effect, kamu buat mapping dia di no inductive effect. E ada EWG. Manakala F ada EDG. So buatlah explanation. Okay, kita start dengan stability of conjugate base increases, acidity increases. Okay, so kita start. Compound D does not have inductive effect due to, ni bukan die, ini due, dah die dah. Due to absence of electron donating group and electron withdrawing group. Manakala compound E has electron withdrawing group. Electron withdrawing group stabilize carboxylic ion through inductive effect. Compound F pula ada CH3S electron donating group. Okay, electron donating group. Ini dua kali ni. Electron donating group. Okay, electron donating which destabilize carboxylic ion through inductive effect. Okay, next. Last question. Okay, dia bagi phenol, ethanoic acid dan ethanol. Okay, tugas kamu adalah matchkan compound ni dengan pKa yang dia bagi. So kita tahu bahawa kalau pKa rendah, maka acidity tinggi. So kamu boleh match lah. Okay, yang ini pKa rendah. pKa rendah kamu ada phenol. Okay, lukis structure dia. Tak salah kalau kamu rajin melukis, sebab kalau tak lukis kamu tak nampak, hanya tengok kepada nama saja. Ini adalah ethanoic acid, manakala ini adalah ethanol. Okey. Kamu dapati kat sini, of course, phenol, ethanoic acid yang paling tinggi dia punya acidity. Sini adalah ethanoic acid. This is ethanoic acid. Kemudian ini adalah phenol, and last kali pKa yang paling tinggi adalah ethanol. Okey. Kemudian explain lah. Okey, stability of conjugate base increases, maka acidity increases. Okey, yang kedua, kamu kena bagi name of conjugate base. Okey, kemudian tengok faktor resonance. Okey, tengok faktor resonance, kamu bagi tahu bahawa phenoxide ion dan carboxylic ion are more stable than alkoxide ion due resonance stabilization. Manakala alkoxide ion electron is localized on oxygen atom. Okey, so sekarang kita nak compare pula phenoxide ion dengan carboxylic ion. Sebab masing-masing adalah resonance stabilization. Kita bagi tahu carboxylic ion is more stable than phenoxide ion due to localization of electron between more electronegative two oxygen atom.
Whereas dalam phenol ion, delocalization of electron is between oxygen and less electronegative atom carbon. Okay, student, kamu boleh buat lagi soalan tutorial ni berulang kali sampai kamu boleh tulis explanation tanpa berpandukan kepada mapping. Okay, that's all.